Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau jika engkau dapat sembunyikan perkaramu kepada orang-orang awam, namun perkara itu tiada akan sama sekali tersembunyi kepada orang-orang khawas. Orang-orang yang bodoh barangkali tidak tahu akan rahsiamu, tetapi orang yang akalnya cerdas tahu. Sama seperti orang yang jahil, mungkin tersembunyi keadaanmu, tetapi orang yang alim tidak. Beramallah dengan ikhlas dalam amalanmu dan bekerja dengan Allah, dan tinggalkan bekerja pada apa yang tidak ada kena-mengena dengan dirimu. Hal orang lain yang tiada sangkut paut dengan dirimu, jangan turut campur tangan. Tetapi hendaklah engkau jaga dirimu baik-baik sehingga engkau dapat menekannya serta merendahkannya sampai engkau dapat menguasainya menjadi kenderaanmu, memintas lapangan dunia untuk sampai ke akhirat. Dan engkau melintasi semua makhluk hingga engkau sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Kelak apabila kerjamu ini sudah tuntas dan engkau merasa lebih bertenaga pula, bolehlah engkau menumpangkan orang lain bersamamu. Engkau mengeluarkannya dari dunia untuk engkau menghantarnya ke sisi Tuanmu, serta engkau menyuapkannya dengan segala macam kebijaksanaan. Jagalah kebenaran dalam kata-katamu dan jangan cuba membuat dalih, kerana yang demikian itu sama dengan suatu penipuan. Jangan takutkan makhluk dan jangan letakkan harapan kepada mereka, kerana yang demikian itu sama dengan kelemahan dalam iman. Sentiasa berpegang kepada keupayaan diri sendiri, di mana dengan itu sahajalah engkau dapat mendaki tinggi, kerana Allah Ta'ala akan memberimu sekadar keupayaanmu, kebenaranmu dan keikhlasanmu. Berusahalah dengan rajin dan mintalah, kerana dengan itu engkau tidak akan sampai ke mana-mana. Namun begitu ia tetap mesti dibuat olehmu. Bersabar menanggung susah untuk beramal soleh, sebagaimana engkau bersabar menanggung susah dalam mencari rezeki. Syaitan memainkan pemikiran orang awam, sama seperti penunggang kuda yang tangkas memainkan bolanya. Seseorang kamu memalingkan sesuatu mengikut kehendaknya, sebagaimana seorang kamu memusingkan kenderaannya menurut suka hatinya. Syaitan memukul belakang hati mereka serta memperhambakan mereka sebagaimana yang disukainya. Ditariknya dari rumah-rumah Tuhan serta dikeluarkannya dari mihrab tempat sembahyang
untuk dipakainya dalam perkhidmatannya. Sedang nafsu syahwat membantu dan membuka jalan buat semua itu. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dalam kehidupan kita selalu menjaga pandangan manusia. Dengan kata lain, maruah. Semua orang dalam tabiat, dalam kelakuan, cuba menghindari daripada dikecam. Cuba menghindari daripada dipandang serong oleh manusia. Tapi di kalangan manusia, dalam watak mereka dengan manusia, ada yang menjaga maruahnya kerana perintah agama. Kerana Allah Ta'ala yang memerintahkannya. Supaya kita menutup keaiban orang lain, apatah lagi keaiban kita. Ada yang melakukannya kerana tujuan syahwat mereka, supaya mereka sentiasa dipuji dan mendapat tempat dalam masyarakat untuk bahagian hawa nafsu mereka. Dan ada pula di kalangan manusia yang tidak pernah melihat tentang maruahnya di sisi manusia, tetapi dia melihat kedudukannya di sisi Allah. Mereka yang senantiasa melihat kedudukannya di sisi Allah, maka Allah yang menjaga maruahnya, tanpa perlu mereka menjaga maruah mereka. Ada orang yang menjaga maruah semata-mata kerana pandangan manusia untuk mendapat keuntungan duniawi. Maka orang ni ditengok, kalau dia tak untung di situ, maka dia tak perlu jaga maruah. Bahkan kadang-kadang dijual maruah dia untuk dapat untung duniawi. Ada orang yang menjaga maruahnya kerana perintah Allah. Allah memerintahkan dia menjaga maruah. Maka banyak keadaan dia menjaga cara bercakap, cara bergaul, sebagai salah satu perintah Allah. Namun hatinya masih lagi cenderung pada makhluk. Dan golongan yang paling tertinggi ialah orang yang menjaga kedudukannya di sisi Allah. Maka orang ni maruahnya Allah jaga. Sabda Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Mereka ini orang yang disayangi oleh Allah sehingga semua pandangan mereka, semua pendengaran mereka, semua tindakan mereka, semua perjalanan mereka dipandu oleh Allah. Sebagaimana disebut dalam hadis kursi tentang kelebihan awliya Allah. Maka kerja golongan yang menjaga hubungan di sisi Allah ialah mereka akan mentarbiah manusia. Orang-orang yang sibuk menjaga hubungan di sisi Allah, maka kerana itu Allah tutup keaiban mereka. Lalu mereka melakukan tugas mereka. Apa dia tugas mereka? Memimpin manusia ke jalan Allah. Ajak manusia pada jalan Allah. Tapi ketika mana nak ajak manusia jalan Allah, ada yang bersifat pembohong, menipu. Lalu beri alasan macam-macam kerana tidak boleh melakukan hal agama. Yang ni kata sakit lutut, sebab tu tak lagi masjid. Yang ni kata ustaz saya buat anak cucu balik cuti sekolah, itu yang jarang nampak saya kat masjid, kat kuliah. Artinya dia akan beri alasan macam-macam untuk tidak beragama. Saya ustaz terima rasuah ni sebab income saya kecil. Jadi saya perlu terima rasuah, darurat. Saya ni buat benda ni kerana ni. Artinya dia cuba untuk jadikan agama sebagai benteng dia waktu bertemu dengan orang soleh. Orang soleh ini Syekh Abdul Qadir menamakan sebagai khawas. Apa itu khawas? Yang orang-orang yang khusus. Apa maksud khusus? Ini orang yang meletakkan Allah dan Rasul dan hatinya. Orang yang sibuk menggunakan alasan dunianya untuk menjaga akhiratnya. Bukan menggunakan alasan akhirat untuk menjaga dunianya. Orang ni kalau kita ada urusan dunia dengannya, dia akan kata sibuk, saya ada urusan akhirat. Saya ada perintah Allah yang saya perlu buat. Manakala golongan awam ialah orang sentiasa gunakan agama untuk mendapatkan dunianya, untuk tunjuk dia baik, sehingga sampai peringkat dia berhujah, yang penting hati kita baik.
biarlah saya tak tutup aurat, saya tak sembahyang, penting hati saya baik. Dia tetap gunakan duca agama. Walau dia dah langgar semua agama ni. Supaya dia tak dipandang buruk di pengguna agama. Allah kan melihat hati. Maka dia lupa bahawa Allah yang melihat hati, Allah ini yang suruh solat, yang suruh tutup aurat. Allah ini yang mengharamkan riba, Allah ini yang mengharamkan rasuah, Allah inilah yang mengharamkan kemungkaran. Tapi dia menggunakan sesuatu yang menyenangkan. Baik, kata Syekh Abdul Qadir, kamu jangan berbohong dengan orang khawas. Kamu jangan berbohong dengan orang yang dekat dengan Allah. Kerana mereka tahu. Kamu boleh tipu orang lain. Kamu boleh tipu cerita sakit perut lah, sakit kepala lah, sibuk lah. Kamu boleh tipu orang lain. Tapi kamu tidak mungkin boleh tipu dengan golongan khawas. Orang-orang yang Allah Ta'ala berikan cahaya pada hati mereka untuk mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Mereka ni macam torchlight. Bila mereka buka saja, mereka nampak terang. Mereka macam spotlight. Banyak waktu mereka tutup. Sebab mereka tidak berhajat untuk tahu tentang kamu. Tapi kalau mereka ingin mengetahui tentang kamu, dibuka spotlight, nampak semua. Yang kamu dalam kegelapan nampak semua. Umpama seorang doktor, dia tahu dalam badan kita. Tahu. Cuma dia tak nak buka. Dan dia belah dada kita, dia boleh keluarkan semua. Dia boleh keluar, cabut cantum balik. Sebab apa? Itulah kemahiran dia. Maka di kalangan hamba Allah, ada golongan yang Allah berikan kepada mereka nur dalam hati, yang disebut sebagai firasat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang mereka dengan firman-Nya, inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Demikian itu tanda-tanda kepada orang-orang yang mempunyai firasat. Bukan ketika mana Allah Ta'ala menyebut tentang penipuan orang munafik. Orang munafik ialah orang yang cuba tunjuk dia beragama, tapi dia munafik. Allah Ta'ala berfirman, walau nasha' la'arainakahum fal'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh membongkarkan tanda-tanda mereka untuk engkau mengetahuinya, wahai Muhammad. Dan kau pasti mengetahuinya melalui percakapan mereka. Di sini Allah Ta'ala janji kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman dengan dua cara mengetahui tentang seseorang. Yang pertama melalui penglihatan, disebut sebagai al-ain wan nazar. Yang kedua melalui al-uzun was sama', telinga dan pendengaran. Allah bila nak beri kepada golongan mutawassimin dipanggil, atau mutafarisin, ahli firasat, diberikan pertama kekuatan matanya. Dia tengok, nampak. Dan diberikan kepadanya kekuatan telinganya. Dia dengar, dia tahu. Dengar, dia tahu. Orang ni kalau bercakap, ayat yang digunakan dia dah tahu, bohong. Ayat yang digunakan dia pun tahu, alasan. Ayat yang digunakan dia tahu, tak suka. Mereka mempunyai idrak yang kuat. Satu hari, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar, kemudian dia pun dah kat pasar tu ada lelaki, ada perempuan dia. Dia tengok perempuan lawa seorang. Tengok. Lama sikit pada biasa lah. Tapi bukanlah tengok bersyahwat. Ini sahabat yang mulia. Tengok tu kata lain, berkenan kat hati. Tengok. Kemudian dia pun datang bertemu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu Uthman menjadi khalifah. Ketika berkumpul para sahabat dan juga orang-orang yang jumpa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, yadkhulu ahadukum alayya wa fi ainaihi asaruz zina. Ada seorang di kalangan kamu yang masuk, tapi pada matanya aku nampak tanda zina. Uthman dijaga maruah orang. Dia tak kata, hey kamu Anas, kamu ni tengok perempuan ni. Tak. Dia kata pada semua yang ada sini, ada seorang di kalangan kamu dijumpa aku dalam keadaan matanya berbekas kesan zina. Lalu Anas tahu dia dimaksudkan, tapi dia pun tak ngaku, aku ke? Tak.
Dia kata, apakah ini wahyu yang Allah turunkan sehingga kamu mengetahui hal tersebut? Bukankah tidak ada lagi wahyu selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata Uthman bin Affan, la, bukan wahyu. Kan? Aku pun tahu tak ada wahyu. Walakin burhanun wa firasatun. Tapi ada bukti dan ada firasat. Maka Anas tahu dia dimaksudkan, tapi Uthman dia tak katalah, kamu Anas, tidak. Dia kata, ada seorang kamu yang dia ini bertemu dengan aku, ada pada matanya kesan zina. Dan ini namanya firasat. Kata Imam Ibn Athir ketika mana membahaskan tentang firasat, dia kata firasat ni ada dua. Satu yang diketahui melalui cahaya yang Allah campakkan dalam hati orang beriman, yang dengan diketahui sesuatu di kalangan para wali-walinya, orang-orang soleh. Kata orang soleh, kesan dia ibadat. Kesan ibadat yang kuat, dia melahirkan kebenaran dalam tutur kata, kebenaran dalam pandangan, kebenaran dalam fikiran, dan kebenaran dalam apa yang kita sebut sebagai dhan, sangkaan. Dia kalau orang awam disangka-sangka tu tak betul. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sangkaan tidak pernah betul. Tapi orang-orang soleh sangkaan mereka betul. Tidak disangka oleh awak kaum malaikat berlaku jadi macam apa kau sangka. Demikian juga Umar. Sangkaan ini sangkaan yang kuat. Sangkaan ini datang, kata ulama, dengan dua sebab. Yang pertama, kerana kecerdikan yang luar biasa yang Allah beri pada mereka. Dia panggil hiddatun fitnah. Ketajaman kecerdikan dia. Fitnah. Bukan fitnah. Dengan ta' fitnah. Fitnatun. Cerdik. Fatanah. Yang kedua, kerana Allah zahirkan alamat. Pada orang tu ada alamat-alamat. Umpama doktor, dia tengok muka orang, dia tahu, ni darah tinggi awak ni. Semalam ni tak boleh tidur. Kerana alamat wajah. Jelai lidah tengok, jelai lidah. Dia pun tengok awak ni sakit perut barangkali. Awak ni sakit ini, sakit ini. Dia berdasarkan alamat. Dia pegang nadi slow, perlahan nampak. Ni jantung tak elok ni. Alamat ini. Seorang mengetahui kebenaran pertama dengan nur yang Allah beri. Yang kedua alamat. Dengan kecerdikan yang Allah beri pada dia. Maka bila berlaku bertembung dua ni, dia tepat 100%. Maka kalangan khawas ini, kesan mereka mentaati Allah, maka Allah kurniakan mereka penglihatan ini. Yang disebut oleh ulama, oleh Imam Ibn Qatta' sebagai idrakul batin. Mengetahui apa yang tersembunyi. Yang kita juga sebut dengan perkataan firasat. Firasat ini hanya khas untuk orang beriman. Firasat yang macam mana? Tahu-tahu orang kafir pun diteka-teka juga, betul diteka. Diteka saham akan naik. Diteka benda tu, benda ni. Bukankah itu juga firasat? Jawapannya tidak. Firasat ini khas untuk orang beriman. Kenapa? Dia akan tally, dia akan hubungkan dia dengan Allah. Menjadikan dia patuh, dia taat. Dan tujuan diberitahu tentang orang-orang yang cuba sembunyikannya ialah untuk dikembalikan orang itu pada Tuhan. Dia kembali kepada Allah. Satu ketika, Ibrahim Khawas sedang duduk dengan anak-anak murid dia, dengan teman-teman. Tiba-tiba masuk seorang lelaki, lawa lelaki tu. Pakai serban, pakai jubah, penampilan dia seperti orang yang baik. Lalu masuk masjid dan duduk. Lalu Ibrahim Khawas tengok. Dan dia berkata pada teman-temannya, aku rasa dia itu Yahudi. Dia bukan Islam, tu Yahudi. Lalu teman-teman dan anak muridnya tak puas hati dengan Tok Guru. Apalah Tok Guru cakap macam itu? Itu pakai serban, pakai jubah, orangnya muka jernih. Jernih mukanya. Kami nampak jernih. Takkanlah Yahudi masuk masjid pula tu. Maka Syekh pun diam. Dia kawal tak lawan. Diam je. Maka dia pun tinggalkan majlis tadi. Dia tinggal majlis. Wajah-wajah orang depan ni tak puas hati. Dia dari perangai anak murid ni, kalau Tok Guru cakap lain sikit, dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Itu perangai dia dah. Maka mereka pun berbincang.
Si lelaki ni, dia tengok apa bincang. Macam tak puas hati. Ni ngumpat Tok Guru juga ni. Lalu lelaki ni tanya, apa masalah? Saya tengok macam ada benda tak settle. Kata orang situ yang duduk dengan Syekh Ibrahim Khawas, kami nak cakap pun tak tergamuk. Tapi kami rasa tak betul lah ni, tak betul. Apa dia, boleh tak beritahu? Takut awak kecil hati. Beritahulah. Dia kata awak ni Yahudi. Maka lelaki ni pun terdiam. Dia bangun. Dan Ibrahim Khawas telah meninggalkan majlis. Dia kejar Ibrahim Khawas. Dia kejar. Dia kata, Syekh, sekejap. Saya nak tanya. Apa yang Syekh katakan tadi pada saya? Syekh pun tengok. Saya kata awak ni Yahudi. Lalu orang ni pun pegang tangan Syekh, dia mencium. Dan dia mengucapkan 2 kalimah syahadat. Dia kata, betul Syekh, saya Yahudi. Saya baca dalam kitab Taurat saya. Kalau sekiranya agama ini benar, Islam, di kalangan mereka ada orang-orang yang punya firasat yang kuat. Maka saya ingin menguji. Sebab kamu Tok Guru kat situ, saya pun nak uji. Ternyata benar apa yang saya baca. Kerana itu saya memeluk Islam. Ini firasat yang kuat. Tuan-tuan jangan main teka-teka pula lepas ni. Saya pun nak teka juga, Ustaz. Yang tu datang masjid je, saya rasa tu munafik tu, Ustaz. Pencuri tabung masjid, jangan. Dia punya akibatnya besar. Ini bukan mainan orang awam. Ni buah-buah teka ni bukan mainan kita. Tapi kita nak beritahu, hati-hati dengan orang soleh. Mereka punya pandangan yang kuat. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu mungkin boleh berasi hal agamamu pada orang-orang awam. Boleh tipu. Bukan kamu boleh bercakap, kononnya kamu pun nak agama. Kami pun nak perintah ikut agama. Kamu boleh cakap. Tapi kami tahu kamu tipu. Kamu gunakan untuk hanya menjaga maruah kamu atau menarik sokongan, kami tahu. Daripada ayat kami tahu. Sebab itu para ulama membagikan firasat ini, tuan-tuan sekalian, kepada 3 jenis firasat. Firasat pertama ialah firasat yang kita bincangkan. Firasat imaniyah. Firasat yang datang disebabkan keimanannya pada Allah. Lagi kuat imannya pada Allah, lagi betul cara dia cakap. Dia cakap masuk ke hati kita, dia cakap seumpama dia sedang betulkan kita. Ini terhasil sebagaimana kata Syah Al-Karmani dengan 5 sebab. Yang pertama, kerana dia suka ataupun dia menundukkan pandangannya daripada perkara haram. Yang kedua, kerana dia sentiasa mencegah syahwatnya. Yang ketiga, sentiasa takut Allah dalam keadaan tersembunyi atau terang-terangan. Yang keempat, dia orang yang kuat berpegang dengan sunnah. Yang kelima, dia jaga makanan halal. Orang ni ada 5 benda ni, firasat dia kuat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dia makan, dia tanya halal ke haram, kita tahu ni ahli firasat. Bukan jenis nampak sedap je sumbat kat mulut. Nampak macam okey makan, tanya kemudian. Tak, ahli firasat mereka ini benda tu keutamaan. Makan halal. Mereka tundukkan pandangan. Mereka mengawal syahwat mereka. Syahwat tidur. Syahwat ingin memiliki harta yang banyak. Mereka tahan. Jangan sampai buat perkara yang haram. Nak boleh tapi halal lah. Yang haram kami tak nak. Syahwat kita nak kaya. Kita kalau sebut nafsu syahwat, kita nampak perempuan saja je. Syahwat ni maksudnya suatu keinginan kita untuk keseronokan kita. Dia terbagi pada 2. Satu yang bertepatan syarak, yang dibenarkan syarak. Satu yang langgar syarak. Umpama kita nak kaya. Tapi ada orang kaya dengan nipu, rasuah. Itu tak bertepatan. Itulah syahwat yang kena tahan. Kita kena tahan. Umpamanya kita suka perempuan lawa. Baik, kalau suka perempuan lawa sebab nak kahwin, maka itu syahwat dibenarkan. Maka bila seorang nak kahwin, carilah perempuan lawa sebab dia nak kahwin. Maka ini syahwat dibenarkan. Bahkan Nabi SAW bila ada sahabat yang kahwin tapi tak nak tengok muka, Nabi kata lah, unzur ilaiha, tengok, fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, kerana ia penyebab untuk cinta kamu bertahan lama. Tengok, jangan kahwin je. Maka sahabat tadi mengintai di balik pokok kurma. Skodeng, dalam bahasa ini skodeng. Tapi skodeng dia pada perempuan yang memang dia nak. Kita skodeng sembarangan je. Ni skodeng ni maksudnya dia melihat perempuan dia nak pada rupa asal dia. Lepas tu setengah ulama kata bila seorang nak merisi atau nak berkahwin, jumpa perempuan tadi jangan beritahu supaya dia tak sempat solat. Kalau dia tak sempat solat, kita dah kena kencing dah.
Hidung tak mancung, disolek jadi mancung. Mata tak luar, disolekkan jadi luas. Semuanya nampak macam perfect. Sebab tu sembunyikan. Kena olok-olok jadi grapefruitnya. Grap panda ke pergi. Tengok muka asal. Ni muka asal rupanya. Nampaklah jerawat 5 ketul. Nampaklah tak pun. Lepas tu kita redha, kita ambil. Kita tak nyesal. Kita dah tengok dari awal. Maka syahwat ini syahwat yang memang dibenarkan. Nak kahwin tengok. Mak ayah kena bagi peluang. Awak nak kahwin dengan anak saya, tengok betul-betul anak saya ni. Jangan awak tengok muka Facebook tu dia edit. Pakai iPhone tu, edit. Ni tengok muka dia. Mak ayah pun kena jujur. Dia pun tak boleh menipu pada orang nak minang anak dia. Dah tengok Facebook kan? Ya, muka tu lah. Tengok lain. Tengok lain. Jadi, beri dia. Supaya kita pun tak akan malu nanti kalau diceraikan anak kita. Ni anak saya, awak tengok elok-elok. Tengok hidung dia. Tengok muka dia. Tengok tai lalat dia. Tengok tinggi dia. Tengok berat dia. Agak-agak awak nak tambah berapa kilo lagi. Dah okey. Jadi, tengok semua. Okay, kahwin. Syahwat ni dia benarkan. Jadi, bila kita sebut tahan syahwat, syahwat yang haram. Ikut dang kita nak tengok semua perempuan. Itu syahwat yang tak dibenarkan. Sama juga saya sebut tentang bak kaya. Nak makan, itu makan syahwat. Tapi kalau tuan-tuan pilih makanan sedap yang halal, tak ada masalah. Saya nak lobster, nak makan ni, makan lah. Memang dia halal. Allah jadikan itu untuk orang beriman. Nabi SAW kadang-kadang makan benda-benda yang sedap. Ada tak ada makanan, Nabi redha dengan apa yang ada. Termasuk dakal, kurma kering. Okey, pun boleh makan. Tapi kalau ada yang baik-baik. Berjaya mengawal syahwat. Dan yang ketiga ialah orang yang sentiasa muraqabatullah. Maksudnya, dia duduk sendiri pun dia menjauhi maksiat. Dia seorang, dia bersama orang, dia menjauhi maksiat. Ini muraqabah. Dia dengan kata lain jujur. Jujur dalam beragama. Bukan depan orang lain, belakang orang lain. Tak, dia memang macam tu. Kalau jenis orang yang memang jaga tunduk pandangan, bersendirian pun dia tunduk pandangan. Dia tak perlu orang beritahu dia. Dia ada muraqabah. Dia bersendirian pun dia tak buat akaun palsu untuk kutuk orang. Depan orang mulut sopan, belakang buat akaun palsu kutuk orang. Tidak. Dia pun tak cenderung untuk buat benda macam tu. Dia jujur. Kalau ada benda nak kata dia, tak ada. Sabar. Ini orang yang muraqabah. Dan yang keempat ialah orang yang kuat ikut sunnah. Berarti dengan kata lain, orang ni orang alim lah. Sebab tuan-tuan kita kalau jahil nak ikut sunnah macam mana? Sunnah makan pun tak lepas. Sunnah tidur pun tak lepas. Nak baring kanan ke nak baring ke, itu pun tak tahu lagi. Baca doa apa. Sebelum bangun kena zikir apa. Orang-orang ni ialah orang yang benar-benar faham sunnah Nabi. Makannya, tidurnya, berjalannya, musafir, dia tahu apa nak buat. Dan yang kelima, mereka ini yang saya sebut makan yang halal. Aklul halal. Maka mereka ini akan mendapat firasat dinamakan imaniyah. Ada firasat yang disebut sebagai firasat khalqiyah. Firasat ini tuan-tuan kerana pengalaman. Pengalaman. Sebagai contoh doktor, dia ada pengalaman dia. Sebagai contoh jurulatih bola sepak. Dia tengok orang tu buat bola, dia tahu. Andai. Orang yang lomba kereta. Dia tengok orang tu potong kereta, dia tahu orang ni memang Ustaz, dia ada lesen lomba. Cara dia potong saya tahu. Tenang. Ini berdasarkan kepada khalqiyah, berdasarkan pada pengalaman dia dan berdasarkan orang tu. Kadang-kadang kita tuan-tuan, ni ajar sikit ilmu firasat. Tapi firasat ni bukan imaniyah. Ini firasat bin khalqiyah. Kita kalau tengok orang rambut panjang, kita tahu dia tak cerdik. Rambut panjang, suka simpan rambut panjang biar, kita tahu dia tak cerdik. Kalau orang cerdik, dia tak akan simpan rambut panjang. Dia tahu bila panjang, bila pendek, dia tahu bila. Dia tak ada tu sampai ke punggung rambut. Dan bila rambut dia sampai keriting weh, dia panggil ju'ud dah masalah. Kerinting. Dia punya panjang sampai keras tu macam lebih teruk pada sarang lebah dia. Dia macam Maggi keras tu. Kita tahu dia mengumpulkan kejahatan dalam diri dia. Ini dia sebut firasat khalqiyah. Mereka tengok, mereka tahu. Sebab sebenarnya mereka orang rambut macam ni terlibat dengan kejahatan.
Rambut kerah, menipu, khianat. Dia tahu. Dia tengok orang yang muka kecil, tahu orang yang otak kecil. Maka dia tak boleh fikir jauh. Dia tengok orang yang kepala besar, dia ni otak besar ni. Dia boleh fikir jauh. Dia boleh kenal orang lapang dada. Bila dadanya bidang, orang ni lapang. Orang ni lapang dada, dia panggil salam atau sadar. Boleh cakap dengan dia. Cakap terang pun dia okey. Sebab dia jenis orang berlapang dada. Dia dapat tengok. Mereka mengenali benda ni daripada beberapa raut wajah. Kalau mata macam ni, mereka tahu ini ada tanda penipu. Jadi saya tak nak beritahu, tuan-tuan pakat tengok mata habis lah. Sebab ilmu ni tuan-tuan sekalian, dia bukan untuk kita aibkan orang. Tidak. Tapi ilmu ni kita nak beritahu bagaimana luas pergaulan kita mula kenal orang ni. Jadi kita gunakannya sebagai bentuk hati-hati. Tahu orang macam ni, orang macam ni. Imam Syafi'i dikarang kitab ni. Dia tahu orang kalau muka bulat, mata warna sekian, orang ni khianat. Kalau jenis tak ada bulu di sini, tak ada. Dia kata tak boleh dipercayai. Tapi bukanlah semestinya. Tapi tanda tak boleh dipercayai itu kelihatan. Seorang dia janggut pun menipu juga, betul. Kita tak kata tak menipu. Kan menipu ni tuan-tuan ada dua keadaan. Ada orang yang memang sifatnya menipu, tapi ada orang yang cuma menipu, tapi bukan sifatnya menipu. Tuan-tuan kena kenal. Ada orang memang dia menipu. Ikut mana pun dia tipu. Ada orang dia bukanlah seorang penipu, tapi dia mungkin menipu. Dia mungkin menipu. Orang ni memang baik, tapi ada kadang dia tipu. Contoh hutang kita tak bayar, dia tipu. Tapi hal yang lain dia tak tipu. Dia bagus. Orang ni bukanlah sifatnya penipu, cuma dia juga menipu. Dengan orang yang memang sifatnya menipu, memang apa pun jangan percaya dia. Kalau dia kata dia lah yang pertahankan kita, bohong. Dia lah yang kutuk kita. Kalau dia kata dia lah yang tolong kita, bohong. Dia lah yang nak membunuh kita. Tak ada satu pun boleh dibenarkan. Maka mereka pun sebut watak. Orang tinggi macam mana, orang yang gemuk macam mana, orang yang bentuk macam ni macam mana. Semua mereka tahu. Orang yang rambut lurus mereka tengok. Siapa yang rambutnya lurus, dia tahu orang ni jenis orang straight. Ni tak pandai, banyak corner-corner dekat orang. Dia cakap macam tu lah dia. Melihat rambut yang lurus dia tahu. Itu baru rambut. Belum mata luas ataupun kecil. Tajam ataupun tidak. Tetapi bila satu benda saya tengok, saya baca. Orang kalau kulitnya putih, kemudian boleh menjadi merah, itu tanda dia orang berani. Maka saya pun tengok ramai orang-orang yang berani. Dia orang warna padangnya putih, tapi dia boleh jadi kemerahan. Aku jadi merah. Dia nak marah nampak merah. Dan inilah Nabi SAW. Setelah ni orangnya putih, tapi putihnya bercampur dengan kemerahan. Kerana itu bila Rasulullah marah nampak merah mukanya. Nampak. Orang ni kita tahu orang berani. Ini bukan calon-calon orang, dia orang berani. Dia tak takut. Dia tak fikir macam orang lain. Mereka melihat pada warna kulit, orang ni setia. Mereka melihat pada warna kulit, orang ni ada penyakit. Dan mereka tidak mahu mengahwini perempuan yang seumpama macam ni. Memang tahu ada penyakit. Maka mereka menyebut sejumlah penyakit. Ini namanya khalqiyah. Ini memerlukan kepada si'atu ittilak. Ni orang jenis baca banyak, orang jenis bergaul dengan orang banyak, orang ini melalui pengalaman banyak, maka dia kenal ramai orang. Macam saya sebut, doktor dia kenal orang sakit. Kerana dia ada firasat dia, tapi bukan ini firasat imaniyah, khalqiyah. Dia rupa fizikal orang tu. Dia tengok kaki bengkak, awak ada buah pinggang ni, dia tengok. Dia tengok tangan-tangan ada ruang-ruang, awak ni ada jantung mungkin ada jantung, cuba cek. Dia tengok ni, saya kata tak lama ni, 3 bulan. 3 bulan Ustaz, kalau dia boleh ikut kuliah tafsir Ustaz, 3 bulan pun tak ada. Saya tengok tanda dia nak mati. Contoh, macam mana dia tahu? Apakah dia meramal? Dia tidak meramal. Ramal lain. Ramal ni tuan-tuan cakap kosong je. Macam tukang tenung, tukang dunia, dia cakap kosong je. Dia cuma nak tipu orang. Orang yang bercakap ni, dia berdasarkan kepada tanda. Orang ke laut, dia tahu ni nak hujan Ustaz, sana tu hujan mungkin tu. Ustaz ni laut ni kau tengok, daripada angin ni, tanda ombak besar ni. Tetapi ini, kita tak boleh dustakan benda ni. Ini betul. Tengok. Firasat ini firasat yang betul. Dia tengok sebagai. Umpamanya, bila suami Zulaikha, dia tengok Nabi Yusuf, dia kata, akrimi maswahu.
isteriku, kamu kena muliakan budak ni. Budak ni lau sya'nun azim. Dia ni orang hebat ni. Padahal suami Zulaikha ni, dia kerjanya menteri. Menteri dalam negeri. Rapat dengan raja. Dia tidak beriman. Waktu dia jumpa Nabi Allah Yusuf AS, Yusuf masih kecil. Tapi dia tengok muka Yusuf, dia tahu. Ni orang hebat. Kamu wahai isteriku, jaga dia elok-elok. Tapi isteri tak dengar cakap dia. Maka dia jaga tak elok, sehingga terfitnah masuk dalam penjara. Dan akhirnya apa yang suami cakap berlaku selepas keluar daripada penjara. Orang hebat. Walaupun ada setengah-setengah pengkaji sejarah menyatakan Zulaikha akhirnya berkahwin dengan Nabi Yusuf AS. Ini cuma suatu tekaan dari sejarah. Ketika mana anak Nabi Shu'aib melihat Musa, dia tak kenal Musa ni. Cuma Musa tolong dia beri minum kambing. Dia tengok, orang ni lelaki yang boleh dipercayai. Dia cakap dengan ayah dia, wahai ayahku, kalau ayah nak ambil pekerja, ayah ambil orang macam ni. Innahul qawiyul amin. Dia ni gagah dan dia ni jujur. Apa yang disebut oleh anak Shu'aib tadi berdasarkan kepada apa yang dilalui oleh anak Nabi Allah Shu'aib. Pertama, dia tengok dia boleh angkat bebanang yang menutup perigi untuk diberi minum kambing-kambing mereka. Yang kedua, waktu mana anak Nabi Shu'aib ini jalan, maka datang angin terselak kail. Maka Musa kata, sila jalan belakang, jangan jalan depan. Orang perempuan tidak manis berjalan depan lelaki. Tetapi perempuan dia akan berjalan belakang lelaki. Kenapa? Sebab lelaki, perempuan ni dia tak pandang sangat lelaki. Kalau dipandang pun dipandang dari sudut lain. Lelaki kalau perempuan duduk depan, dia pandang sudut yang boleh merosakkan wanita. Dan diri lelaki itu sendiri. Iaitu wanita jalan belakang. Ini bukan diskriminasi. Bukan lady first ni, bukan. Lady first dan hal lain. Hal berjalan, lady mesti belakang. Kerana menjaga kehormatan. Dia tahu ini orang yang baik. Maka dia suruh ayah dia sewa, kerjakan ataupun gajikan. Ternyata firasatnya betul berdasarkan alamat tadi. Ini kisah-kisah firasat yang betul. Jadi tuan-tuan sekalian, walhasilnya kena ingat bahawa kita mungkin boleh tipu sebahagian orang, tapi bukan semua orang. Dalam bab agama, mungkin kita boleh tipu, cakap sibuk, cakap itu. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah, tuan-tuan janganlah sebut alasan tu. Dia dah tahu dah. Dia tengok. Dia cuma giling kepala je lah. Dia takkan kata, awak ni asyik alasan. Dia takkan cakap macam tu. Tapi tahu orang ni beri alasan untuk tutup keaibannya. Untuk tutup malunya. Tapi perkara ni merugikan dia. Duk sibuk. Dia tak tahu kalau malaikat maut datang, apa cerita dia. Duk sibuk. Dia tak tahu bila datang kematian, bagaimana urusan akhiratnya. Banyak tak selesai lagi. Maka semua perkara ini tuan-tuan sekalian diketahui oleh golongan khawas. Lepas tu mereka cuba untuk menegur, mendidik. Sebab kerja mereka macam saya katakan, mereka ini jaga hak Allah, maka Allah jaga maruah mereka. Dan kerja mereka ialah mengajak, membimbing manusia pada jalan. Itu kerja mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila kamu melakukan amal, maka ikhlas kepada Allah. Ikhlas. Tetapi ini selalu kita ingatkan. Memang saya tak mampu ikhlas secara perbuatan. Tapi saya mampu berdoa biar Allah berikan saya ikhlas. Setiap kali saya nak sembahyang, Allah jadikan aku orang ikhlas. Setiap kali saya pergi umrah, Allah jadikan aku orang ikhlas. Kita tuan-tuan memang sentiasa berperang dengan ikhlas kita. Nak sedekah, datang riak. Nak itu datang. Tapi doa, ya Allah, bila sedekah ini ikhlas kerana Muhammad masuk duit yang tabung. Ya Allah, malam ni aku qiyam mulai, jadikan aku ikhlas dalam melakukan qiyam. Ya Allah, aku nak ngaji Quran. Ramai orang tengok kita ngaji. Ya Allah, jadikan amalan ini ikhlas kepadamu. Dan setiap kali kita buat doa pada Allah. Ada golongan yang memang nak dapat ikhlas tu macam susah, maka doa. Allah membantu kita. Yang ketiga kata Syekh Abdul Qadir, kita tuan-tuan sibukkan dengan diri kita dulu, mantapkan diri kita dulu, baiki diri kita dulu. Jangan peduli orang lain. Tetapi bila mana Allah Ta'ala dah berikan kepada kita kebaikan di sisinya, waktu itu ajak orang lain pula. Ajak orang lain untuk bersama-sama dengan kita. Sebab itu dalam
proses macam selalu kita tekankan. Proses pengajian, tasawuf kita, bukan kita nak tuding jari pada orang lain. Kita nak bercakap tentang diri kita. Dan kita nak baiki diri kita. Dan kalau sudah kita rasa terbaiki, maka ajaklah manusia yang lain. Ajak manusia lain baiki. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, perkara yang keempat, jangan berdalih, jangan beralasan, bersifat benar, jangan menipu. Menipu paling teruk, tuan-tuan, bila kita menipu dalam memberi alasan untuk tidak mau mentaati Allah. Kerana Allah Maha tahu kemampuan kita dan Allah Maha tahu tentang peluang atau ruang yang kita ada. Jangan tipu. Jangan beri dalih. Kita dah sebut dalih dan alasan mungkin laku di sisi makhluk pada waktu tertentu, tapi bukan semua waktu. Kalau tuan-tuan ada seorang pekerja, hari ni dia kata saya datang lambat sebab jam, tuan-tuan kata okeylah, kita pun tahu jalan Pasir Gudang memang jam. Kemudian dia datang lagi, bos jam, kita percaya kita mula menurun. Oh jam ya. Dia datang lagi jam, kita tanya, kenapa dia tak cari jalan untuk mengatasi benda tu? Maka kita mula bertanya, awak keluar pukul berapa? Awak keluar pukul berapa? Kita akan tanya soalan tu pada dia. Dia berkata, saya keluar pukul 6.30. Oh, kita boleh terima balik pukul 6.30 tu ke awal. Tapi dia tu kata lagi jam. Boleh tak awak keluar pukul 6? Dan awak solat subuh di sini. Untuk elakkan jam. Kita akan bagi dia alternatif. Tapi kalau dia tak nak dengar, dia terus beri alasan, kita tahu dia menipu. Kita setiap kali tuan-tuan beri alasan, orang tertentu akan cuba selesaikannya. Kalau kita cakap dengan tok guru kita, ustaz saya ni nak dengar kuliah tapi saya begini-begini. Mula-mula dia dengar alasan tu. Yang kedua dia akan beritahu, boleh tak awak buat macam ni? Kemudian kita pun kata, boleh tapi, buat tapi banyak ni. Kemudian dia akan beritahu kita sekali lagi. Dengan cara macam ni pula. Dia akan beritahu kita dengan 3 cara. Cara pertama ialah cara biasa yang semua orang boleh buat. Cara kedua ialah cara yang orang lain mungkin tak boleh buat, tapi kita boleh buat bila kita ada kesungguhan. Dan cara ketiga ialah biar Allah yang buat untuk kamu. Kalau orang tu kata, ustaz saya payah bangun subuh, saya pun sebutlah cara biasa, jam loceng. Suruh bini gerak, itu kan cara biasa. Suruh bini gerak. Ataupun nak mudah, cari anak kecil seorang. Anak kecil kan suka nangis, jadi bangun awal sikit. Anak kecil tak, janganlah cucu-cucu orang duduk dengan kita. Saya nak jaga anak awak seminggu ni, tengok bangun lagi kita. Biru mata. Yang ketiga, yang kedua, bila dia kata saya tak boleh bangun juga, saya beri cara kedua. Cara ni saya kata awak kena bersungguh-sungguh. Awak kena tidur awal. Bersungguh-sungguh sikit bangun. Awak mesti ada niat nak bangun. Niat awak. Saya mula ajar benda yang agak khusus pada dia. Saya beri dia personal touch. Ini benda ni saya mungkin jarang bercakap secara umum. Tapi bila dia kata sama juga, waktu tu saya kata yang akhir sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya penyerang mutlak awak pada ginilah. Kalau benar niat awak kerana Allah, dan bukan ini alasan awak depan saya, benar kerana Allah, maka Allah akan bangun awak. Dan ketika mana Allah bangunkan awak, awak jangan tolak. Dan awak bangun. Ketika dia gagal ketiga-tiganya, maka saya tahu dia tak selamat. Dia sudah tidak selamat dalam agama. Melainkan dia buat satu daripada 3 atau ketiga-tiga sekali. Sebab apa pun tuan-tuan, manusia ni akan selamat. Tuan-tuan bila sakit, doktor pun bagi, yang pertama awak kena makan je ubat ni. Yang kedua, doktor kata macam ni awak kena duduk ward. Sebab saya nak pantau awak, duduk ward. Dan yang ketiga, doktor ginilah, tak ada apa saya boleh buat. Ward pun dah ward. Awak doa je pada Allah. Sama ada awak mati atau hidup, saya pun tak tahu. Itu maksud. Dalam hak agama juga begitu. Saya akan beri cara umum. Kalau dia kata tak boleh juga gini, awak tak tidur, tak boleh nak bangun awak, why nak awak tidur je tempat tu. Tempat kuliah tu awak tidur. Maksudnya awak datang, tidur kat situ. Esok ada kuliah subuh, supaya awak bangun. Kalau boleh awak tidur depan dekat ustaz kuliah tu. Bangun tak bangun. Kalau bangun, mungkin itu solusinya. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia boleh tidur dekat ramai orang, dia boleh bangun cepat.
Anak-anak kita macam mana anak kita nak gerak kat rumah susah. Tapi kalau kita ajak tidur surau dengan orang lain, mudah dia bangun. Sebab keberkatan orang lain. Jadi tuan-tuan jangan kita selalu berdalih hal agama. Hal agama tuan-tuan boleh dalih, tapi sampai bila nak berdalih? Walhal kita nak balik pada Allah, itulah dia keuntungan kita. Itulah dia kekayaan kita. Makinlah kelemahan kita. Oleh kerana itu kata Syekh, usaha dengan rajin, minta sungguh-sungguh dengan Allah, bersabar dalam menanggung kesusahan amal soleh sebagaimana sabar kamu dalam cari rezeki. Tentang kita cari rezeki sanggup pula tinggal anak bini. Mana Ustaz? Sabar Ustaz. Mana Sarawak? Lepas tu nak pergi mana? Filipin. Tinggal anak, tinggal bini, tinggal berapa hari? Seminggu. Tinggal menantu, tinggal. Tinggal projek, tinggal. Tapi bila bab agama, tak boleh tinggal Ustaz. Bini sakit kepala. Tak boleh tinggal Ustaz. Cucu saya tak boleh tinggal. Tapi kalau dia buat personal kerja untuk duit, dia boleh tinggal. Lepas ni saya nak ke China pula Ustaz. Lepas tu Taiwan. Lepas tu kubur lah buat. Artinya tuan-tuan sekalian, kita kalau dalam keadaan macam itu, parah kita ni, parah. Dalam hal duniawi, kita punya cara kerja, Tuhan saja yang tahu. Tinggal anak bini, tinggal saudara mara, tinggal negara. Kenapa? Saya nak cari projek ni. Tapi dalam hal agama, tak boleh susah sikit. Oh dah. Dia marah. Tak boleh susah sikit, dia mula cuak. Tak boleh susah sikit. Walau itu untuk dia. Tak tahu dunia ni bukan untuk kita. Untuk saya Ustaz. Tak, bukan untuk awak. Awak tengok siapa yang menikmatinya. Awak buat rumah-rumah besar, bukan awak menikmati rumah besar. Awak simpan duit bank juta-juta, bukan awak menikmatinya. Mungkin anak-anak awak, mungkin orang lain. Awak buat apa yang awak menikmatinya? Yang awak akan nikmati ialah pahala awak. Tuan-tuan sekian kita, kalau tak nak bersungguh dalam buat agama habis. Lemah kita. Kerana itu kata Syekh, doa pada Allah. Belajar sabar menanggung kesusahan ini. Jangan sampai syaitan nampak kita macam bola. Boleh ditendang sesuka hati. Waktu Iblis datang bertemu dengan Nabi Allah Yahya AS. Lalu dia memakai pakaian yang penuh dengan hiasan. Lalu kata Nabi Allah, Yahya, apa ini? Oh, inilah tipu dayaku. Yang setiap orang aku akan jadikan dia memandang indah alasannya. Tetapi tidak ada orang boleh alasan dalam agama mereka dipandang indah pada dia. Maksudnya betul lah. Apa salahnya? Saat ni memang saya ada kerja. Saya ada kerja. Oh, kalau buat kerja memang macam betul alasannya. Bukankah solat itu juga kerja utama kamu? Solat tu kerja utama. Yang sebabnya Allah cipta kamu. Bukankah baca Quran itu kerja utama? Ya Allah turunkannya. Bukankah menuntut ilmu itu kerja utama kamu? Supaya kamu tak keluar kat dunia ni, melainkan kamu kenal Allah. Tapi kenapa kamu cuba juga mengenal dunia yang kamu takkan kenal dunia tu? Dan dunia itu pun tak nak kenal kamu sebenarnya. Sebab tu dia akan menjadi musuh kamu. Jadi, bila syaitan jumpa Nabi Allah Yahya, dia kata, inilah tipu daya aku. Kata Iblis, ada manusia, umpama dia bola di kaki kanak-kanak. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan yang kecil tu, kalau tak ada anak cucu lah, bagi dia bola. Tengok dia buat apa, dia tenang sana, dia tenang sini. Begitulah orang yang bila mana tidak berusaha jaga agama, dia tendang-tendang macam bola. Maka agamanya jadi part time. Maka dia lemah. Walau tubuh dia kuat, tapi imannya lemah. Tuan-tuan, bila kita tahu kekuatan kita dalam buat ibadat bukan kerana fizikal, tapi iman. Kalau kita dapati kita kuat buat ibadat, artinya iman kita kuat. Kalau kita dapati bahawa kita tak kuat buat ibadat, bukan tubuh kita tak sihat, iman tak sihat. Kata seorang ulama yang bernama Ubaidillah Ibnu Ajlan rahmatullahi alaih, Inna Allah azza wa jalla ja'ala quwwatan mu'min fi qalbihi wa lam yaj'alha fi a'da'ihi. Ala tarawna asy-syaikha yakuna dha'ifan yasumul hawajira wa yakumul lail wasyabu ya'jizu an zalika. Al-Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman bawa kata-kata daripada seorang tabi'in terkenal, Ibnu Ajlan radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Ibnu Ajlan? Allah jadikan kekuatan orang beriman pada hatinya. Allah tak jadikan kekuatan orang beriman pada anggota fizikalnya. Tidakkah kamu lihat seorang syekh yang tua dalam keadaan lemah fizikalnya, dia boleh berpuasa di tengah hari dan bangun malam.
Dan kamu tengok seorang pemuda tak mampu berbuat demikian. Maknanya tuan-tuan, kita gagah kat sini, bukan kat sini. Kat sini yang menjadikan kuat tu iman. Nabi kata apa? At-taqwa hahun. Kalau tuan-tuan boleh solat, tuan-tuan boleh iltizam dengan agama, berarti iman kita kuat. Tapi kalau kita ada kesukaran dalam iltizam pada agama, tapi mudah dalam iltizam hal dunia, berarti iman kita sakit. Tuan-tuan, kalau fizikal kita sakit, cepat pergi klinik. Kalau tak pergi klinik, pergi farmasi. Kalau tak pergi farmasi, ikut pantang larang orang tua. Kalau pening kepala, nak pergi farmasi malas, ibu doktor pun malas, tak apa. Orang tua kata kalau pening kepala ni, kena buat macam ni, tidur. Masukkan kepala, kena tidur. Zikir-zikir sikit lah. Okey, baik. Kalau orang tu dia sakit, dia tetap rawat diri dia. Cuma mungkin dia tak pergi hospital, dia tak pergi klinik, dia guna petua tertentu. Ni yang kena COVID tapi tak percaya pada hospital. Dia berubat tak? Dia berubat. Makan cengkeh mungkin, minum air cengkeh mungkin, minum air halia. Dia buat tu, buat. Berubat tu tetap ada. Dia anti hospital macam mana pun, dia tak akan anti untuk merawat penyakit dia. Dia gunalah cara apa pun. Ni yang anti vaksin, tak nak vaksin, dia akan cari vaksin lain. Yang penting bukan vaksin macam orang buat. Dia buat vaksin lain. Dia mungkin makan batu sauda sebagai vaksin dia. Mungkin. Dia mungkin makan madu. Dia tetap akan cari jalan untuk berubat. Dia tak mungkin, saya tak percaya penyakit-penyakit ni Ustaz. Bohong. Dia sakit, dia akan cari jalan keluar dia. Dia mesti. Memang secara konvensionalnya ataupun secara kita katakan konservatifnya atau secara modernnya, apa pun. Tapi aneh. Bila orang ni iman dia rosak, dia tak fikir pun cara apa pun nak ubat. Tak fikir. Tapi kalau fizikalnya sakit, dia akan guna semua cara. Ada seorang hamba Allah tu, dia sakit. Semua cara lah dia guna. Last kali dia pergi kat orang asli. Orang asli ni baluk dia, balik badan dia, lepas tu gigi dia angkat. Timbang kati. Kalau orang kampus dia panggil timbang kati. Kononnya itu cara rawatan. Dia kena baluk macam mumia tu. Kemudian orang situ gigi je bang, terapung tu. Untuk berapa detik, kemudian baru letak. Maka cara tu mungkin baik. Ada seorang tu tak ada anak. Dia pun nak berubat cara-cara orang asli ni. Tuan-tuan tak bubu ikan tu. Kita zaman main tahan mukah atau tahan bubu yang buat rotan. Dia ambil berubat je, letak atas kepala. Konon dengan cara dapat anak. Macam dapat ikan dalam air. Dia buat macam ni. Dia percaya. Tak. Lihat keinginan nak berubat. Saya jumpa seorang budak cacat. Saya tanya mak dia. Cik tanya, akak dah berubat. Ustaz, saya dah berubat banyak tempat. Ada seorang tu dia kata ubat dia kena minum bisi ular. Minum bisi ular, minum bisi ular baru baik. Macam-macam petua. Tengok. Seorang tanya saya, dia sakit teruk, berubat dah macam-macam tak baik. Last kali dia bermimpi suruh minum air acar. Air acar ni air kumbahan basuh pinggang kita tu. Dia bermimpi suruh minum air acar tu, dia pun minum baik. Maksud saya, dia tetap usaha kat arah tu. Kemudian lepas dia minum, dia tanya, Fatwa boleh tak saya minum? Awak dah minum belum? Dah minum. Berubat. Dia tetap nak berubat. Tapi malang bagi kita, tuan-tuan, dan bagi semua sahabat-sahabat kita. Bila iman dia sakit, dia tak fikir nak berubat dengan pelbagai cara tadi. Dia kekal biarkan sakit dan sakit. Dia rasa dia boleh hidup dengan fizikal kuat. Tak, kita tak hidup dengan fizikal kita yang kuat. Kita hidup dengan iman kita yang kuat. Sebab tu orang yang iman kuat, datanglah musibah macam mana, dia kekal hidup dan kuat. Tapi orang yang iman tak kuat, datang sikit je musibah cukup untuk dia jadikan alasan bunuh diri dia. Saya rasa nak bunuh diri, Ustaz. Kecewalah dengan mak saya. Kecewalah dengan ayah saya. Kecewa dengan abang saya nak bunuh diri. Kecewa dengan kekasih saya. Kecewa dengan tunang saya. Kecewa dengan bini, saya pun bunuh diri. Kita lihat bagaimana dia bersakit tanpa disedar. Fizikalnya mantap, tapi dengan ada satu masalah cukup untuk jadikan alasan dia bunuh diri. Dan kita akan tengok, tetapi bila makin tinggi kadar bunuh diri, bukan kerana kadar kemiskinan yang tinggi. Bukan kerana masalah kerja tak ada, bukan. Isunya iman.
kebengkarapan iman yang akan terus berlangsung. Ramai orang bunuh diri. Sebab itu kerja kita dalam belajar kesufian ialah bagaimana kita nak kuatkan iman. Dan kita kena ingat setiap kali iman kita kuat, syaitan akan cuba sakitkannya, cederakannya. Syaitan akan tularkan virusnya. Biar iman terus ada penyakit. Kita setiap hari kena vaksinkan dia. Dengan doa, vaksin dengan kesabaran, vaksin dengan istiqamah, vaksin dia dengan kawan-kawan kita yang baik, yang soleh, persekitaran yang baik. Bila kita datang dalam persekitaran yang baik, Masya Allah, kita pun okey. Agama Allah tak jadikan kita mampu berdiri dengan sendirinya. Agama paling penting diperlukan persekitaran. Kalau tuan-tuan jumpa persekitaran yang baik, iltizam dengan persekitaran. Kalau tuan-tuan tinggalkan persekitaran tadi, kita makin lama makin sakit. Kalau sekiranya kalau tuan-tuan tengok taman, air terjun, tuan-tuan hiking, tuan-tuan kata ini hygiene. Persekitaran yang baik, segar. Dan bagi iman kita, iman juga perlu bernafas dengan oksigen dia. Iman ini perlu bernafas melalui persekitaran yang baik. Sebab itu bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dengan orang soleh, iman kita bernafas pantas, segar dia. Kalau iman itu ada jantung, kadar oksigennya 100%. Kalau iman itu ada jantung. Itu saya bagi analogi bagaimana kesihatan fizikal dan kesihatan iman. Sebab itu tuan-tuan, iman sentiasa dikacau oleh syaitan. Ini virus, inilah bakteria, inilah racunnya. Selalu pelihara dia. Dengan apa disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kita mesti mujahadah dan kita mesti sabar di dalam melakukan ibadat kepada Allah SWT, sehingga sampai masanya Allah Ta'ala tunjuk jalan keluar kepada kita untuk mengawal segalanya, untuk membuka segala kebaikan dalam kita beragama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.